Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar, penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bertemu lagi kita pada program program Iqra satu hari satu helai ataupun satu helai satu hari yang kita udarakan pada setiap hari bermula hari Ahad hingga Khamis pada jam 2 petang. Jadi pada hari ini alhamdulillah kita teruskan lagi bacaan Al-Quran kita yang mana kita berada pada bahagian akhir juzuk ke-6. Bahagian akhir juzuk ke-6 iaitu pada muka surat 120 dan 121. So pada hari ini insya-Allah kita sama-sama akan bacakan muka surat 120 dan 121 iaitu bermula ayat 71 sehinggalah kepada ayat 82. Jadi sebelum kita teruskan bacaan, suka untuk saya kongsikan berkenaan dengan sedikit sebanyak perkara apa yang akan kita bacakan pada hari ini. Antaranya ialah berkenaan dengan ahli kitab daripada golongan Nasrani. Ahli kitab daripada golongan Nasrani. Jadi pada muka surat ini 120 ini Allah menekankan bahawa Nabi Isa ibni Maryam ataupun Nabi Isa anak kepada Maryam. Dan mana pada lafaz itu Isa anak Maryam itu sendiri, pada lafaz itu sendiri Allah Subhanahu Wa Taala ingin menekankan ataupun menjelaskan bahawa Isa bukan anak Tuhan. Isa bukan anak Tuhan dan dia pun bukan Tuhan. Begitu juga dengan ibu dia Maryam pun bukan Tuhan. Jadi bila Allah SWT ulang beberapa kali dalam muka surat ini juga, muka surat yang sama ini, Allah kata Isa bin Maryam, Isa anak Maryam, anak lelaki pada Maryam. Isa anak lelaki pada Maryam diulang beberapa kali, ingin menegaskan, ingin menerangkan ataupun menjelaskan dari segi sudut tauhidnya bahawa Isa bukan Tuhan. Dia adalah anak pada Maryam. Jadi dia tidak ada kena-mengena dengan ketuhanan. Dari segi kepercayaan Nasrani yang mengangkat ataupun memuji Isa sehingga kepada tahap ketuhanan. Sehingga kan mengangkat Isa sendiri sebagai Tuhan dan sebagainya. Dan perkara ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala sendiri dalam muka surat ini. Jadi bila kita baca sama-sama pada muka surat ini, kita kena ada satu kefahaman bahawa Isa adalah anak pada Maryam dan Maryam pun adalah orang yang baik. Seperti mana bukan seperti mana yang difaham ataupun dicanang oleh golongan Yahudi bahawa Maryam adalah orang yang tidak baik. Jadi Isa adalah anak pada Maryam, bukan anak pada Tuhan, dan dia sendiri pun bukan Tuhan. Maryam sendiri pun bukan Tuhan. Maryam adalah manusia juga, tetapi dia adalah manusia yang baik yang dipelihara oleh Allah. Daripadanya Allah Ta'ala keluarkan ataupun lahirkan satu orang anak dari segi kudrat dia. Daripada kudrat Allah, Allah Ta'ala nak ajar pada kita manusia bahawa Allah boleh buat lahirkan manusia tanpa ayah. Boleh insya-Allah. Jadi kefahaman ini kita dapat supaya kita jelas, terutamanya bila mana kita berhadapan dengan orang-orang Nasrani, bahawasanya Isa adalah manusia biasa, cuma dia diangkat menjadi satu orang rasul. Dalam ayat ini juga, dalam muka surat ini juga Allah katakan bahawa kedua-dua mereka kana yakulani ta'am. Kedua-duanya iaitu Isa dan Maryam mak dia, kedua-dua ini yakulani ta'am, jenis manusia, jenis spesies yang jenis makan. Jenis makanan. Perlu kepada makanan. Jadi bila sesuatu perkara atau sesuatu kejadian memerlukan makanan, dia adalah lemah. Dia perlu makan. Maksudnya dia adalah manusia biasa. Bukan macam seperti mana yang dikatakan diwar-warkan sebagai Tuhan dan sebagainya. Anak kepada Tuhan. Jadi insya-Allah kita bacakan pada hari ini insya-Allah dengan penuh kefahaman, ataupun insya-Allah beberapa ayat kita akan sama-sama dengarkan terjemahan dia untuk kita lebih
penjelasan atau penerangan insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kepada yang baru sahaja bersama dengan kita, insya-Allah kita akan mula bacakan ataupun mulakan program Iqra kita, iaitu satu helai satu hari ini pada muka surat 120, iaitu helaian akhir pada juzuk yang ke-6, iaitu pada muka 120 bermula dengan ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. Dan mereka mengira bahawa tidak akan terjadi bencana apa pun terhadap perbuatan mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Seperti mana kita sedia maklum, Bani Israel terkenal dengan perbuatan mereka yang teruk, antaranya ialah membunuh nabi-nabi. Nabi-nabi wakil Allah datang ke dunia ataupun dilantik oleh Allah untuk beri peringatan, untuk bawa manusia mendekat-dekat pada Allah. Tetapi nabi-nabi ini dibunuh oleh golongan Bani Israel. Jadi mereka mengira bahawa perbuatan mereka membunuh nabi-nabi itu tidak akan terjadi bencana, tidak kena musibah. Oleh itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah terima taubat mereka, lalu ramai di antara mereka masih juga buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan untuk dihisap dan dibalas. Wallahu basirun bima ya'malun. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan apa-apa yang mereka buat untuk apa? Untuk dihisap dan dibalas. Bukan log gitu. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Isa bin Maryam. Kafir bagi orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Isa. Isa bin putra Maryam. Padahal Isa sendiri berkata, Isa sendiri menafikan dengan berkata apa? Dia kata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Jadi Isa bukan Tuhan. Kerana Isa sendiri mengatakan bahawa dia suruh kaum dia kepada itu Bani Israel sembah Allah. Yang mana Allah itu Tuhan kepada kamu, wahai Bani Israel, dan juga Tuhan aku. Bukan aku Tuhan. Ini kefahaman bila mana kita baca ayat ini dan juga kita boleh terangkan kepada orang lain. Jadi sesungguhnya barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, mensyirikkan Allah. Dengan apa? Kalau dalam konteks ayat ini, kerana Bani Israel telah menyamakan atau mensyirikkan Allah dengan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa pun manusia, dia pun hamba, dia rasul. Dia diutuskan kepada Bani Israel untuk bawa betulkan atau seru bawa kaum dia, Bani Israel,
kepada mentauhidkan Allah. Jadi sesungguhnya barang siapa menyekutukan, mensyirikkan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya Allah haramkan syurga baginya dan tempatnya ialah neraka. Jadi orang yang buat syirik pada Allah ataupun menyekutukan Allah, maka dia akan diharamkan oleh Allah syurga baginya dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang zalim itu. Jadi orang yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah ini, dia dikatakan sebagai orang zalim, dan orang ini tidak akan ada penolong. Penolong untuk halang dia daripada masuk neraka. Kerana dia memang kategori masuk neraka dah. Jadi tidak akan ada orang dapat tolong dia untuk keluarkan dia daripada neraka. Dan dia tidak akan dihilangkan ataupun terlepas daripada kena azab. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan bahawa Allah adalah salah satu daripada yang tiga. Tadi, statement tadi, kenyataan tadi, dia kata Nabi Isa itu adalah Allah ataupun Allah itulah Nabi Isa. Sekarang ini, kepada kefahaman yang mengatakan bahawa Allah adalah salah satu daripada tiga itu, seperti mana kepercayaan Trinity ataupun yang ada pada kefahaman Nasrani Kristian, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, iaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi bagaimana mungkin Allah disekutukan? Allah disekutukan. Allah salah satu daripada tiga. Bagaimana mungkin? Kerana dialah Allah, satu-satunya zat yang hanya senya dialah yang berhak disembah. Tidak ada sekutu bagi Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dialah Allah. Dialah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Jadi jika mereka tidak berhenti daripada apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan mohon keampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Al-Masih Isa putra Maryam, Isa anak lelaki Maryam, hanyalah seorang rasul. Hanya seorang rasul, bukan Tuhan. Dia utusan Allah, satu orang rasul. Sebelumnya pun telah berlalu beberapa orang rasul. Jadi di mana kita sedia maklum, Nabi Isa adalah antara Nabi ataupun Rasul yang akhir-akhir dah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Nabi Muhammad datang. Maka telah banyak Nabi-Nabi telah datang sebelum Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini juga keadaan dia, kedudukan dia macam Nabi-Nabi sebelum ini telah datang kepada Bani Israel. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Ibunya, iaitu Maryam, adalah satu orang yang berpegang teguh pada kebenaran, mentauhidkan Allah, tidak ada syirik, tidak mensyirikkan Allah. Jadi kedua-duanya memakan makanan. Di sini ada footnote, footnote bahawa Nabi Isa dan ibunya adalah manusia. Bila mana Allah Ta'ala kata kedua-duanya memakan makanan ataupun memerlukan makanan, maka fahamlah kita bahawa kedua-duanya adalah manusia. Isa manusia, mak dia Maryam pun manusia, bukan malaikat, bukan jin. Walaupun Maryam lahirkan anak tanpa suami. Jadi yang memerlukan apa yang diperlukan manusia. Jadi seperti mana manusia perlu, begitulah dia pun perlu. Seperti mana manusia perlu makan, dia pun perlu makan sebab dia pun manusia. Seperti mana manusia perlu minum, dia pun perlu minum seperti manusia. Kerana dia pun adalah manusia. Kedua-duanya, Isa dan Maryam, dua-dua adalah manusia. Jadi perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat, iaitu tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, iaitu ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Katakanlah wahai Muhammad, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepada kamu dan tidak juga dapat memberi manfaat pada kamu? Dialah Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi cuba tanya kepada orang yang mensyirikkan Allah ini, ataupun orang yang cari selain daripada Allah ini, adakah orang yang kamu sembah, adakah makhluk kuasa yang kamu sembah itu dapat beri manfaat ataupun dapat beri mudarat pada kamu? Soalan ini untuk difikirkan, bukan saja untuk kita baca. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد نبيا ورسولا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Sekian dulu untuk hari ini. Berjumpa lagi di lain hari insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.